seram The Haunting Cruise dan PN. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan mengenai apa itu saka. Mari kenali apa itu saka. Saka adalah seperti ilmu hitam di mana seseorang itu akan membuat perjanjian dengan jin kafir atau syaitan untuk tujuan tertentu. Seterusnya, jin yang mendampingi manusia itu akan diperturunkan dari generasi ke generasi. Amalan saka dipercayai sudah lama wujud di Malaysia, dan walaupun perjanjian itu sudah berusia ratusan atau puluhan tahun, namun jin-jin yang mendampingi manusia itu dipercayai masih diperturunkan sehingga ke hari ini. Perjanjian dengan syaitan, upacara memeterai perjanjian dengan jin adalah haram di sisi Islam kerana ada antara kaedahnya jelas bertentangan dengan hukum syarak. Antaranya, seseorang itu perlu melakukan perbuatan menghina Islam seperti memijak Al-Quran atau membaca surah suci secara terbalik, selain melakukan perkara mungkar seperti memuja kubur, tengkorak, minum darah dan sebagainya. Semua perbuatan itu dilakukan individu terbabit sambil membaca mantra atau jampi serapah untuk menyeru kehadiran jin. Apabila jin berjaya diseru dan muncul, barulah seseorang itu akan mengadakan perjanjian untuk kepentingan dirinya, dan perjanjian itu dimeterai dengan syarat dan pantang larang yang tertentu. Selepas termeterainya perjanjian tersebut, maka jin akan sentiasa mendampingi individu terbabit bagi menjalankan tugas yang dipertanggungjawabkan kepadanya, dan individu itu juga perlu menunaikan syarat kepada jin terbabit seperti dipersyaratkan. Namun, tujuan sebenar jin itu mendampingi manusia adalah untuk menyesatkan mereka daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terus menjerumuskan manusia itu ke dalam perkara yang dilarang Islam, termasuk menjadikan mereka syirik. Tujuan jin kafir atau syaitan itu jelas tertera dalam Al-Quran pada ayat ke-39 surah Al-Hijr yang bermaksud, Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau memutuskan aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka, iaitu manusia, memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Walau bagaimanapun, masih terdapat individu tertentu yang tidak menghiraukan hukum Islam dengan terus memeterai perjanjian dengan saka untuk berbagai tujuan. Antaranya, untuk menjaga harta dan keselamatan diri dan keturunan pemilik, membantu individu itu melakukan kerja-kerja berat di ladang atau lautan, menjadi kuat, dipandang mulia atau ditakuti orang lain dan sebagainya. Antara jenis-jenis saka adalah saka harimau, menjadikan pemiliknya digeruni manusia lain, terutamanya pihak musuh. Saka buaya dan saka ular, membolehkan pemiliknya mengawal dan menjinakkan haiwan terbabit. Saka pomo, membolehkan pemilik seolah-olah mampu mengubati sakit gangguan makhluk halus lain. Selain itu, terdapat juga saka kuat atau saka penimbul, iaitu memberikan kekuatan, menakjubkan atau kekebalan kepada pemiliknya. Kebiasaannya saka ini terdiri daripada jin berjenis angin. Saka susuk mengubah pemiliknya agar sentiasa kelihatan cantik, dan toyol, jin saka ini akan membantu mencuri wang secara gaib untuk pemiliknya.
Mendampingi saka dikatakan akan membawa pelbagai masalah dan kesan buruk kepada seseorang itu. Selain terjerumus dalam dosa besar, terutamanya syirik, pemilik saka juga dikuatiri akan mati dalam keadaan tersiksa kerana roh mereka sukar untuk keluar daripada jasad. Malah, terdapat juga beberapa dakwaan yang saka berkenaan akan menumpang jasad pemiliknya yang sudah mati, menyebabkan seseorang itu kelihatan masih hidup walaupun hakikatnya dia sudah lama meninggal dunia. Jin saka terbabit juga boleh mengganggu ahli keluarga, termasuk mencemari maruah ahli keluarga wanita dengan melakukan hubungan kelamin dengan mereka. Terdapat juga gangguan saka yang menyebabkan seseorang mengalami penyakit misteri yang gagal diubat oleh ilmu perubatan moden. Antara syarat perjanjian bagi mendapatkan saka ialah jin perlu diperturunkan kepada orang lain sebagai warisan. Apabila pemilik lama hampir menemui ajal, saka perlu dijamu dengan makanan seperti keminian, darah dan sebagainya. Islam menjelaskan bahawa adalah haram untuk menerima warisan saka seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang bermaksud, dan hari kiamat Allah akan himpunkan mereka semua lalu berfirman, wahai golongan jin iaitu syaitan, sesungguhnya kamu banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah sahabat mereka dari golongan manusia, wahai Tuhan kami, sesungguhnya sebahagian kami sudah mendapat kesenangan daripada sebahagian yang lain iaitu jin, dan kami sampai kepada masa yang engkau tentukan bagi kami, iaitu hari pengadilan. Allah berfirman, neraka itulah tempat diam kamu sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki, iaitu yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Surah Al-An'am ayat 128. Masalah saka berlaku apabila pemiliknya tidak dapat mewarisi jin berkenaan sebelum meninggal dunia. Keadaan itu menyebabkan jin saka tidak lagi memiliki tuan dan bebas merayau-rayau dan melakukan gangguan terhadap orang lain. Sekiranya saka sempat diwarisi orang lain pula, pemilik baru mungkin tidak mengetahui syarat dan pantang larang yang termeterai dalam perjanjian, menyebabkan mereka mengabaikan syarat dan pantang larang itu. Kejadian itu menyebabkan jin berkenaan menjadi marah dan mula menyakiti pemiliknya serta orang lain. Gangguan akan turut berlaku sekiranya sesuatu barang pemilik saka diserahkan atau dijual kepada orang lain. Terdapat juga kes jin saka yang diwarisi seseorang itu beranak pinak, menyebabkan dia perlu diwariskan kepada orang lain kerana tidak mampu dibela seseorang pemilik sahaja. Selain kepada keturunannya, saka juga boleh diwarisi kepada orang lain. Malah pengkaji ilmu hitam itu boleh mendapati terdapat beberapa cara untuk mewarisi saka, termasuklah tanpa disedari orang lain. Antaranya dengan cara bersalaman atau lafaz seperti, kamulah sahabat saya di dunia dan akhirat. Kaedah lain mewariskan saka adalah dengan menyerah barang tertentu seperti batu, keris lama, cincin, selain azimat termasuk yang bertulis ayat suci Al-Quran. Malah, seseorang yang mendapatkan rawatan daripada bomoh yang menggunakan bantuan jin juga akan diwariskan saka tanpa sedar. Begitu juga dengan pesilat yang mempelajari ilmu pesilatan songsang. Saka akan diwariskan kepada mereka bersama amalan bacaan atau pantang larang tertentu yang apabila dilanggar akan menjadikan pesilat itu
gila isim. Terdapat juga individu yang tidak menyedari bahawa diri mereka sudah didampingi saka. Antara tanda-tanda seseorang itu didampingi makhluk halus itu adalah perubahan sikap kepada bengis, suka memberontak, emosi terganggu dan sebagainya, bergantung kepada jenis jin yang mendampingi mereka. Mengikut pengamal perubatan Islam, saka adalah antara gangguan makhluk halus yang paling kerap dirujuk kepada mereka berbanding gangguan sihir dan santau. Bagaimanapun, berbanding dua gangguan lain itu, saka pula paling sukar diubati dan memakan masa yang panjang, terutama kepada mereka yang terlalu lama berdampingan dengan jin terbabit. Antara kaedah mengubati saka ialah menghilangkan segala kesyirikan dan kepercayaan bahawa saka itu penyakit keturunan, sedangkan tanpa diperturunkan pun dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, saka boleh mengenai seseorang selain itu. Sunnah membaca ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tersabit kepada pesakit saka. Sekian.